الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين ومالك يوم الدين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد الحاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam yang mulia ini dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sama-sama kita boleh berkumpul di dalam sebuah masjid sebagai sebaik-baik tempat di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tak lupa lagi malam ini adalah malam pertama yang kita boleh mulakan pengajian kita sebagai biasa, kerana kita berhenti mari lama. Ini adalah satu usaha yang ditaufikkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala oleh Tuan Imam kita dan ahli jawatan masjid di sini. Dengan sebab itu kita pohonlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya membalaskan kebaikan ini kepada mereka dan ahli jawatan masjid dan mereka yang usahakan mengadakan majlis ilmu pengetahuan ini. Kita sebagai orang Islam yang duduk di dalam suasana yang penuh dengan perkara-perkara yang bercampur aduk di antara perkara yang benar dan perkara yang tidak benar, campur di antara al-haq dan al-batil. Kerana dua ni adalah perkara yang manusia itu nak lari diri daripadanya tak boleh. Kerana kita adalah manusia yang Tuhan berikan hidup sekarang. Tuhan menjadikan hidup dan Tuhan menjadikan mati tak lain tak bukan kerana Tuhan nak cobakan kita. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala yang menganugerahkan, berikan kepada kita hidup dan mati tak lain tak bukan kerana Tuhan tu nak tengok, nak cobakan kita. Kata kita boleh nak usaha ke tak syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun kita nak kufur dengan apa yang Allah Ta'ala bagikan daripada kurnia nikmat yang Tuhan bagi kepada kita. Dengan sebab itu, apabila kita tahu kata hidup kita tak lari daripada dua perkara tadi, pada permulaan kita berjumpa ni, kita sama-sama nak memahami, nak ambil pengertian daripada hukum syarak
yang nak menjagakan diri kita daripada perkara tersebut. Kerana manusia yang keluar daripada perut ibu mari kepada ini dunia ni, tak lain tak bukan mari dalam keadaan dia itu tak tahu. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan bagi manusia perkara-perkara yang manusia itu boleh nak hendak menerimakan kebaikan, hendak menerimakan keterangan, hendak menerimakan kebenaran, dan menjauhkan diri daripada kebatilan dan benda-benda yang jadi kemudaratan bagi diri dia, sama ada hidup di dunia maupun di akhirat nanti. Di situlah timbul perkara yang kata wajib kita itu sebagai wajib syarak, yang kita kena menegakkan benda-benda dan kita kena menghilangkan benda kebatilan. Maka jadi kewajipan di atas kita sebagai orang Islam, terutama mereka yang Allah Subhanahu wa ta'ala bagi ilmu pengetahuan kepadanya, wajib dia itu kena ambil penting dengan perkara yang tersebut. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala suruhkan orang yang ada ilmu pengetahuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya dia itu menerangkan benar-benar kepada umat masyarakat. Jangan lepas umat masyarakat duduk di dalam kegelapan. Terkadang kita nak menerangkan benar-benar tadi itu, kita menerangkan dengan cara jumlah, dengan cara luah-luah. Tetapi itu bukan maksud asli. Maksud asli iaitu hendaklah kita menerangkan benar-benar betul dengan tajuk dia, suasana dia, udara dia, masa dia, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membuatkan kerja ini sebagai contoh tauladan bagi kita. Tiap-tiap orang yang ada ilmu pengetahuan, Allah Ta'ala buat janji dengan dia. Sebagaimana Tuhan firman di dalam Al-Quranul Karim, Tuhan kata, wa idh akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah. Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rabbul Izzah, Rabbul Alamin, yang membuat janji dengan mereka yang ada ilmu pengetahuan. Karena ilmu yang kita ada itu adalah ilmu Allah, bukan ilmu yang kita pandai, bukan ilmu yang kita usaha sahaja, bukan. Itu adalah asbab. Asbab tak boleh nak kesal gapo-gapo pun kalaulah Tuhan itu tak hendak dan tak izin. Dengan sebab itu, mereka yang ada punya ilmu pengetahuan, Tuhan buat janji dengan dia. Seolah kata Tuhan buat bai'ah, buat perjanjian Allah tangi kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gana litubayyana lin-nas, supaya menyatakan kepada manusia ma nuzila ilaihim, barang yang Allah Subhanahu wa ta'ala buat turunkan daripada isi kandungan Al-Quranul Karim. Kalau tidak, nescaya kita ni termasuk daripada orang yang khianat amanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila kita tahu kata kita ni sebagai orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala ambil janji dengan kita, kita nak buat lagu mana? Setiap orang yang ada kekuatan tak sama, tiap-tiap orang yang ada kekuatan tak serupa, kekuatan yang tak sama, maka bagaimanakah tangga yang kita nak berjalan? Di situlah yang kita kena membicarakan di sini. Kerana benar-benar tadi itu tu kita tahu dulu kata benar-benar iaitu tak ada perkara yang benar malaikat perkara tu dibawa datang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kena tanya dulu kata al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu daripada Tuhan engkau, jangan lagi kita ragu-ragukan. Kita nak tahu benar-benar, tak kira dalam masalah gapo, terutama dalam masalah iman, masalah Islam, masalah ihsan, masalah muamalat, masalah kita nak tijarah, perniagaan, masalah nak pakai hidup, masalah tu masalah ni, kita kena tahu kata semua itu kena datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai permulaan kita nak memfahamkan di sini dulu. Kerana terkadang
Kita tahu benar-benar, tetapi kita nak ikut benar-benar tak boleh. Kita tahu benar-benar, tetapi kita nak menerangkan benar-benar tak boleh. Ada beberapa keuzuran, ada beberapa sebab yang nak memberikan manusia itu lemah daripada nak menerangkan kebenaran. Dengan sebab itu, apabila senyapnya mereka yang tahu kebenaran, diamnya mereka yang tahu kebenaran, kebatilan akan tersebar. Ia akan heret kita turun sekali dengan dia. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Hanya sahaja tak lain tak bukan mereka itu akan mengajakkan kita turun lubang sekali dengan mereka. Dengan sebab itu, kita sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang adanya hari akhirat, kena tahu kata kebenaran pasti kena daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak kira masalah yang hamba sebut tadi, kena datang daripada Tuhan. Nak tahu kata benar-benar, pasti dia syarah serta diiringikan dengan Al-Quranul Karim, ataupun diiringikan dengan hadis an-nabawiyah as-sabitah, hak sabit. Hak tak sabit tak boleh. Dengan sebab itu kita nak jadi da'i, jadi pendakwah, jadi kaki depan, jadi orang nak bawa orang, pasti kita kena mengisikan diri kita tahu dulu. Kalau tidak, nescaya kita nak bawa lagu mana benar-benar, sedang kita sendiri pun dah jadi kelabu juga benar-benar. Terkadang setengah-setengah cakap kata, kita nak menyata secara mana sangat kebenaran, kita pun tak tahu juga benar-benar tak kita duduk. Ini adalah kerugian yang besar. Terkadang ada depan dia tu alif ke dal ke berapa nama, ustaz doktor ke profesor media ke berapa nama, semua duduk depan dia daripada nama dia, tetapi ilmu pengetahuan duduk sekadar tu lagi. Dengan sebab itulah kebatilan dia seraikan kita sampai kita terkadang tunduk daripada benda hak benar, jauh daripada benda hak benar. Dengan sebab apa? Sebab kebatilan dia banyak warna-warni, rupa gitu, rupa gini, cara ia nak menghasilkan manusia, nak keluar tu baik daripada benar-benar, dia banyak cara. Dengan sebab itu kita apabila kita tengok, kalau kita tidak ada ilmu pengetahuan masa kita duduk ni, habis licin. Yang makan kita dengan cara memikir, yang makan kita dengan cara fahami, yang makan kita dengan cara kedudukan, yang makan kita dengan cara muamalat kita, semua gerak-geri manusia jadi turun sama dengan mereka. Dengan sebab itu kita kena nak naik lagu mana kebenaran tadi di atas kebatilan, kita kena ada cara. Orang yang bawa benar-benar ni yang tak ramah. Ini adalah sunnatullah yang Allah Subhanahu wa taala tetap di dalam Quran dia. Tuhan kata, wa in tuti' aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Kalau mu nak pakai turuk, jadi pak turuk manusia yang ramai dalam dunia ni, engkau tak akan betul jalan wahai Rasulullah. Itu Nabi kita. Bagaimana kau orang yang lain, seumpama kita tak ada pangkat ke Nabi ke Rasul, jauh lagi. Dengan sebab itu kita nak buat lagu mana? Nak buat jadi sikit tetapi kualiti. Nak buat ada kunafat, pasti kita kena faham betul. Apabila faham betul, tertarik daripada kita faham betul tadi itulah kita nak menghasilkan hemah yang tinggi. Hemah dalam hati kita boleh jadi tinggi dengan sebab kita faham betul. Kalaulah kita faham tak betul, bagaimana kita nak pegang amanah Allah Subhanahu wa taala? Nak depan lagu mana dengan kebatilan? Nak depan lagu mana dengan kemudaratan? Yang pasti kita kena pakainya kesabaran, dan kesabaran itu tak akan timbul sama sekali kalaulah kita tak kenalnya kebenaran. Dengan sebab itu pasti kita kena letakkan diri kita, kena meluangkan masa kita, kena bersungguh dalam arti kata kita kena kenalkan hakikat hidup kita, kenalkan hakikat dunia ni, kenalkan hakikat putar belik musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kena kenalnya kata kita ni hadaf, tujuan gapo kita mari kepada ini dunia. Barulah
kita kuasa nak menggerbelkan diri kita, menggerbelkan masa kita, menggerbelkan harta kita, menggerbelkan tenaga kita, dengan sebab kita faham sungguh. Kita berani nak tinggal seumpama sahabat Nabi Muhammad SAW. Benda ni bukan mustahil. Benda yang kita kecek ni bukan benda yang penpai medai. Ya penpai dai. Kalau faham. Lagu mana? Ya kuasa nak tinggalnya diarihim, negeri mereka, keluarga mereka, untuk nak hijrah mari dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinatul Munawwarah. Benda ni bukan tak boleh nak berlaku. Setiap masa, setiap zaman, setiapnya bangsa bahasa boleh berlaku. Apabila ia tahu sungguh benar-benar, ia boleh tinggal benda yang tak benar tadi. Tetapi kalau kita kelabu juga benar-benar, tak cerah, tak jelas, tak cerak juga benar-benar, kita nak buat kerja tak boleh. Di sini tempat yang kita sebagai umat Islam, di tempat kita ni jadi halaqah belakang. Jadi tak segi ke depan, tak saya dengarnya alasan, tapi nak kerah di atas perkara yang kita faham, tak tahu kata betul ataupun tidak. Ini adanya tabiat yang kebanyakan, bukan semua, kebanyakan manusia yang ada sekeliling kita. Kita nak buat lagu mana? Supaya saat ni kita kena kenal benar-benar dulu, supaya kita nak mengajak manusia kepadanya, dan pula kita kena kenal benda kebatilan, supaya kita nak menjauhkan diri kita utama sekali, dan nak menjauhkan manusia hadut waratah kita. Dengan sebab itu, perkara ni adalah perkara yang wajib kita kena tolong. Kena satu tangan untuk nak menolongkan benar-benar, dan nak menolakkan kebatilan berbagai-bagai rupa. Terkadang kita tak kuasa nak guna lidah, kita guna kalam kita. Terkadang kita tak kuasa nak guna kalam, kita guna chair kita. Orang ngajar betul, kita chair lagi. Terkadang kita tak kuasa, kita royak dengan mulut kita dengan kecil-kecil, kata ada situ, ada sini. Kita boleh tunjuk bercapa mengikut keadaan yang kita kuasa. Di bawah dasar Tuhan kata, fattaqullaha mastata'tum. Takwalah kepada kamu, makna patuhlah kepada perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sekadar mana mengkuasa. Nabi berkata gitu, idza amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Kuasa setara mana setara tu. Tetapi nak pergi tak boleh ni, tangan kita ni nak pergi tak boleh. Sebab apa nak pergi tak boleh? Sebab kita tak ada nak tolong kali benar-benar. Kita nak tolong kaumiyah, nak tolong tu, nak tolong ni, nak tolong puak, nak tolong orang tu, nak tolong orang ni, berbagai-bagai. Sampai ke Islam kita jadi dhaf, jadi kurang, jadi lemah, jadi turun. Tak ada orang tahu ramai, orang mengaji pun banyak, orang Islam pun ramai, tetapi nak sadar, nak jaga sungguh terhadap agama, nak gerebel sungguh terhadap agama, bukan banyak. Maka tak apa, kita minta pada Allah Ta'ala, Allahumma ja'alna minal qalilin. Minta Tuhan menjadikan kita daripada hasikit itu pun tak apa, supaya kita nak jadi kaki depan. Kita kena sungguh dalam masalah ni. Sebab kita hidup dunia ni ada tahap dia. Bukan makna kata kita nak duduk kekal sini. Tak. Kita semua pakat tahu belakang. Dengan sebab itu, kita ni kena sungguh dalam masalah ni. Mula sekali tangga yang kita nak menghasilkan kekuatan tadi, pastilah kita kena menututi benar-benar tadi. Bagaimana kita nak menututi? Tak pasti di universiti. Dah. Dalam masjid terutama, kita menututi kebenaran. Dengan sebab itu, asatizah, guru-guru, alim ulama kita, khatib, kena cerdas sungguh. Ilmu pengetahuan supaya masyarakat itu boleh ambil ilmu pengetahuan yang benar sungguh. Kena gerbek, kena sungguh. Bukan dalam arti kata orang suruh baca ketebah tepak hebat-hebat, kita pun mari sedia dua ya, tengok terkadang cerdas kata tak cerdas kata, nak tubik natijah gapo? Nak tubik kualiti gapo? Nak boleh gapo? Duk dengar benda-benda hak tula gapo kita hasil? Sedangkan khutbah tadi di atas mimbar tadi itu, masyarakat tu berhajat kepada berbagai-bagai warna-warni dalam masalah.
hal hadap berlaku. Orang ni hak keluarga, orang ni hak anak, orang ni hak tempat kerja, orang ni hak Tuhan. Banyak bab-bab yang kita boleh suluh. Dengan ilmu pengetahuan yang Tuhan bagi pada kita, kita boleh suluh. Tetapi terkadang tak hasilkan, tak boleh. Dengan sebab apa? Sebab cedek kita tadi itu, sia-sia kita tadi dengan ilmu pengetahuan kurang. Dengan sebab itu Nabi SAW dia kata dalam hadis yang sabit daripada baginda, innamal ilma bitta'allum. Ilmu tu kita dapat dengan kita usaha mengaji belajar. Ni terkadang kita, saya tengok ulama-ulama dia kira salah belaka kepada ahli kita di sini. Daripada ulama-ulama Mesir sunnah hebat-hebat tu, dia kira salah belaka. Syekh Muhammad Hassan pun lain-lain lagi daripada tokoh-tokoh yang kita pergi jumpa tu, dia kira salah pada umat kita di sini. Mereka walaupun ilmu banyak, akan tetapi mereka tak tinggal majalisul ilm. Kalaulah orang ni naik, dia ada dalam masjid, dia tak dengar. Orang maju, dia duduk lagu tu. Sebab bukan apabila kita tahu ke mana atau kita mengaji sampai ke pangkat magister, doktorah ke apa nama kita tahu belaka. La. Tak. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Tuhan kata lepas daripada kita berasa kata kita tahu. Hak tahu lebih lagi pada kita. Dengan sebab itu, kita apabila kita duduk dalam majalisul ilm, tak ada rugi. Mereka-mereka ni duduk dalam majlis-majlis ilmu pengetahuan. Supaya gapo tu nak menampakkan kepada awamun nas, kata majlis ni adalah majlis yang penting. Nak ubahnya suasana masyarakat, pasti kena ubah daripada ahli ilmu tu dulu. Ya dunia kita ya dua ni, ya nak boleh pergi cara molek, ya tak lari. Di mana tepat bila masa al-ulama wal umara. Orang yang pegang jawatan kuasa besar-besar dengan orang ada ilmu syarak tadi, dia kena capur tangan dua. Barulah tubik natijah. Kalau hak ni kiri, hak ni kanan, hak ni depan, hak ni belakang, umat tak tahu kepala ikut, tak tahu nak buat. Sebab apa? Sebab teraju masyarakat ya duduk situ. Dengan sebab itu dua ni lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala, lebih di sisi malaikat Allah, lebih di sisi ahli dunia. Masyarakat pok sanyung mereka itu, agung mereka itu, walaupun tak memperdewakan sekalipun. Ni perkara-perkara yang kita kena ambil tahu. Kalau gitu, rupa yang kita nak tolongnya benar-benar, hendaklah mula sekali kita tu kena ikut benar-benar dulu. Kena ikut dulu benar-benar. Dalam arti lagu mana? Dalam arti kata kita tahu benar-benar, kita mula-mula ikut benar-benar. Bukan makna apabila kita tahu benar-benar, kita suruh orang, tetapi kita tak buat. Ini masalah. Masalah besar ni. Orang pesen ni, Nabi Rayak kata, akhirat esok ia tawah sekelilingi perut dia, cabut tubik daripada perut dia. Tu hadis sahih. Seumpama hema duk tawah keliling perut dia gitu. Perut duk luar. Kenapa? Kerana tahu tapi tak pakai. Hak ni penyakit apa, maaf dah, penyakit ahlul kitab dulu. Ilmu banyak tapi tak pakai. Hak ni hak kita takut. Saya apa takut? Bukan tak takut. Nasallallahu taala as-salama wal afiyah. Kita doa selamat. Tak sel lagu tu. Kerana kita tahu benar-benar, kita tak boleh nak ikut benar-benar. Hak itulah kita duk dengar di awal muqaddimah ulama kita, duk doa kata Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Hei Tuhan, aku nampak benar-benar ni benar, dan kurnialah kepada aku ikut benar-benar. Ni terkadang kita nampak benar-benar tapi nak ikut tak boleh. Ni jadah bahasa. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. We nampak benda tak kena tu tak kena, dan kurnialah kepada kita, kita boleh jauhkan diri daripada. Ya mata manusia ni ada so lagi. Hak kita dah nampak ni hak biasa ya, hak so lagi tu. Nampak tentang perkara yang belakang daripada hissiyah, benda hak kita nampak ke mata kepala. Dengan sebab itu, orang apabila dia tahu benar-benar tapi dia tak seikut benar-benar,
Banyaklah Quran tu hari raya. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Apabila dipanggilkan kepada ajaran Allah, ajaran Rasul, dia kata tak apa dah, pandai cukup tok nenek moyang kami lagu ni. Apa sebasalah tu. Ayat lain, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Apabila dipanggil pada ajaran Allah, ajaran Rasulullah SAW, kita tengok puak hak pura-pura beragama tadi tu, pakak teheh puak dia. Oh, gano kuat sangat. Oh, gano jadi teruk sangat ni. Oh, agama kita mudah, agama gitu, agama gini. Asas, akhir sekali, tak ada buat gapo. Masuk dalam kata cakap tapi tak ada seher apa buat, tak ada. Ini sifat-sifat kemunduran hak manusia. Dalam Islam murih, Allah Ta'ala murka bagi orang pandai bercakap tapi tak boleh nak buat. Berat masalah dan lagu. Pas kita tengok suluh, tengoklah. Tak usah kata kau orang lah, suluh diri kita. Kata kita kecek, kita boleh buat tak? Kalau kita tak boleh buat, bagi kita tak usah kecek. Sebab mulut kita, kita tubik satu patah tadi tu, walaupun tepuk meja pula lepas pada tu, malaikat tanda satu-satu. Ni kita sebagai orang beriman kena tabah ni. Ya tak tabah, ya lalai. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tak keluar daripada lidah dia, daripada lafaz-lafaz tu, malaikat di sisinya ada raqib atid, tulis belaka. Tulis. Gapo dia kata? Pas bila dia nak boleh tengok? Dalam masa depan dia akhirat esok, Tuhan kata, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitab wa ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Apabila diletakkan kitab catat amalan tadi depan dia, apa ni kitab begitu lalu ni, siaplah kami, binasalah kami, celakalah hidup kami. Tak ada kecil walaupun besar daripada perkataan perbuatan duduk dalam tu belakang. Sebab tu kita kena tahu, kata kita hidup dalam dunia ni, kita kena hidup lagu mana. Maka orang yang tak ikut benar-benar apabila dia tahu ni hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi katakan orang tak ikut benar-benar ni adalah perkara sifat yang lagu ni. Sifat yang lagu mana? Iaitu al-kibr man batara al-haq wa ghamtun nas. Dua patah yang Nabi wasiat kita. Tapi makna dia bersangat terdalam. Apa makna man batara al-haq? Iaitu mereka yang tolak benar-benar apabila kebenaran itu ia tahu. Bila nak ayat kata benar tu benar? Bila nak ayat kata benar tu benar? Apabila kita baca ayat Tuhan, bacanya sabda Rasul SAW, dia pun tak kuasa nak lari kok tu, lari kok ni, sebabnya nyata molek, syarah ulama pun jelas molek dah, tak se juga ikut kebenaran. Tolak juga kebenaran, hak lagu ni orang panggil bataral haq. Tolak benar-benar kerana takabbur. Berasa kata kita reti dah, duk mengaji mari lama dah, royak hak tulah tu, sedangkan ia baru tahu ya. Setengah lagu tu, setengah tu apa tengok ikhwah kita habis lulusan luar daripada doktor, masuk jabatan kerajaan untuk nak akad bendera, berzikir pelak-pelak di Malaysia kita. Doktor bukan orang biasa. Habis kelulusan nak ayat atas doktor sekalipun, kalaulah kesok sini tak pakai kerja. Doktor ya, hari ni dak biar boleh makan. Doktor bukan tak doktor, ada. Doktor boleh kita nak hari pengasih, Valentine tempat kita ni, tak apa, dah. Banyak perkara-perkara ni yang timur yang mereka itu gunanya mulut-mulut orang erti pandai tadi itu mempertahankan kebatilan. Maka kita sebagai orang tahu benar-benar nak pergi buat senyap duk dia tak beri keterangan, napa tak kena.
Tuhan pun marah. Sifat orang tahu benar-benar, tak menyata benar-benar, mulut kita ni Tuhan soyak esok. Tuhan soyak sebagaimana kita soyak mulut penatai tu lah. Apabila kita sembelih, kita soyak mulut dia, hirih mulut dia. Nak makan lidah dia, kena buat cara-cara mana-mana pun. Lagu tu dah. Bagi orang ada ilmu ni amanah besar. Tak kalau kita getak tangan tak kena ke, Allahu Akbar. Nak royak benar-benar susah. Paling kok tu pun kepik, paling kok ni pun kepik. Ni payah. Dengan sebab itu, benar-benar tadi itu dia pahit. Orang murih, royak benar-benar. Orang tak setuju, orang tak kena, orang sikit dan berbagai-bagai. Sebab apa? Sebab benar-benar ni ya daripada Tuhan. Apabila daripada Tuhan, perkara ni membawa kepada hawa manusia tadi itu jauh. Jadi berasa jauh. Dan suka ghamtun nas. Ni sifat orang tak seterima benar-benar, ghamtun nas. Cuba kita tengok. Orang tak seterima kebenaran, yang mengejek, yang menganying, dia senang-senang main, dia begitu, dia begini. Cuba kita tengok dalam lok sosial sekarang. Kalau dia taklid gapo-gapo benda hak dia nak pergi taklid dah alasan tak ada, sikit pun tak ada. Tapi mari menganying, mari buat mengejek, mari gitu, mari gini, sifat dia. Dia rakyat ni, Rasulullah rakyat ghamtun nas, mengejek. Buat pelekeh-pelekeh, buat senang-senang main. Ni perkara yang kita boleh tengok dengan mata kepala, tapi tak ada arah. Orang apabila masuk calon dah dalam diri lagu tu, nak buat kena. Tak boleh nak buat gapo. Dengan sebab itu, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dia kata, "Wa man ja'aka bil haqq." Siapa-siapa bawa datang kepadamu dengan benar-benar, faqbal minhu. Maka terimalah kebenaran daripada, walau kana ba'idan. Sekalipun orang tu kita tak ada sanit mana. Tak ada kemik mana, bukan kawan kita, bukan orang kenal sangat, tapi orang benar-benar terima. Sikap sahabat boleh buka negeri. Gi di mana dalam dunia ni orang gerung terhadap dia, sikap ialah guning. Lagu mana? Terima benar-benar dengan alasan. Bukan pegang benda tadi itu sampai tak tengok alasan. Tak. Kalulah benda hak pesen kata tak kena dengan hukum syarak, kita pergi dakwa tradisi. Ni pesen pertanup tamniam prapeni kita gitu gini hurai cara dia. Usul asal mari mana gitu gini. Telanya daripada Quran, telanya daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau balik Imam Syafi'i tak ada bui walaupun satu sebiji sawi pun mereka lagu tu. Bagi mereka yang nak akak loko kata kami ni Syafi'i, kalau tidak ada Quran hadis free, syarah free, tak ada, dia tak pakai langsung. Dia tak pakai. Ini tokoh ulama tak ada kena mengena dengan orang hak sana diri kepadanya. Ini perkara yang kita tadi itu dok jadi belakang, tak boleh nak jadi maju. Maju ni nak akak ummah. Daripada tak ada kepada ada. Tak ada hospital, boleh ada hospital Islam. Tak ada bank Islam, boleh ada bank Islam. Tak ada jamiah Islam, boleh ada jamiah Islam. Tak adanya tempat perniagaan Islam, boleh ada perniagaan Islam. Pasal tu Islam no. Bukan dalam arti kata dok tengok balik belakang saja, tapi kita tak ada, tak kedimkan, tak mendahului gapo nama pun daripada kemajuan kepada ummah. Hak ni ya bukan. Nabi Muhammad setangga. Bahkan dia kuasa nak hundur dulu. Sedangkan Makkah Al-Mukarramah tu negeri dia. Negeri Nabi Ibrahim, negeri Nabi Ismail. Tok dia. Ada hak berdoa Nabi nak rapah kelik Tentera Allah banyak mana di langit, boleh turun hak tu melalui kakak tangan begitu ya habis licin. Tentera Quraisy hak mana-mana pun. Tetapi Nabi tak buat kerja lagu tu. Nabi hijrah dulu. Sampai dia kata, "Hei Mekah, aku kasih padamu. Kalau ahli mu tak hemat halau aku tubik pada Mekah, aku tak tubik daripadamu." No ayat kata kasih tanah air ni tak ada apa.
Tetapi cara kita nak buat lagu mana kemajuan, nak hasil kepada orang partai kita, pasti kena tengok sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan tengok hak lain. Kalau tengok hak lain, tak. Kita nak terima benar-benar alasan. Dengar tengok. Ni dak tak usah dengarlah, demo tu ngajar. Awak apa? Bukan hak kita, dia kata. Dengar dak lagi alasan? Dak. Tak usah dengar mulut lah. Ni panha masalah. Sebab apa? Sebab kita kena terbiah diri kita lagu tu. Bagaimana kita nak ke depan lagu mana? Nak pada tamadun lagu mana? Nak kemajuan lagu mana? Ayo. Sebab tu ia kata tu, Ibnu Mas'ud kata tadi, "Wa man ja'aka bil haqq faqbal minhu walau kana ba'ida." Dapat siapa dia bawa kebenaran mari daripada dia kepadamu, terima. Terima dengan alasan. Sebab kebenaran ni tak menyalahi fikiran manusia. Dah. Usul Islam kita ni sama sekali ia tak menyengahi dengan akal fikiran. Tak. Kalau hak jengah dengan akal fikiran, hak tu bukan hak Islam. Walaupun nak nama kata-kata inilah akal fikiran, sekali pula tu. Lalu dia kata waman ataka bil batil, siapa dia bawa dengan kebatilan, faraddahu, tolak dia. Wa in kana habiban qariba. Sekali pun orang bawa datang mari pada kita tadi itu, orang yang kita rapat, kasih, orang kenal lama, jangan terima. Ni mizan orang maju. Mizan orang Islam, timingnya orang Islam duduk sini. Bukan duduk kata, oh hak ni mari lama dah, tak song, tak kena, gitu, gini. Ya bukan dakwah saja. Kalau lah hak tu dakwah pakat tak kena masuk Islam lah kita duduk sini. Sebab agama bukan agama Islam pada asas sini. Orang panggil timingnya tu tak boleh pakai. Saya medan. Tak kena dengan Quran, tak kena dengan hadis Nabi, tak kena dengan ulama-ulama yang bawa Islam mari, tak kena. Dengan sebab itu kita nak akakkan diri kita, wika pandai bukan benda celah. Wika reti, wika nampak, wika jelas, wika naik lagi bukan benda celah. Ini duk bimbang lah, tak boleh lah begitu begini, tak boleh pakai kasut sebab apa? Sebab orang dulu tak ada pakai kasut, kita kena pakai kaki air. Cara mikir. Cara mikir duduklah tu. Sebab itulah kita jadi, tengok. Kalau kita nak royak, takutnya murih demo. Jadi nak royak kata, gitu. Kita mikir, kita ambil mizan, ambil cara mikir, kita mikir tengok. Kata kita ni macam mana. Dan kewajipan di atas orang hak reti tadi itu kena buat kerja setiap masa, setiap generasi, setiap tempat sebagai fardul kifayah. Kalau pakat senyap belaka daripada menyata kebenaran, dosa habis licin. Bahkan Tuhan menseksakan pula orang hak pesing kata hak pesing tu. Sebab Tuhan suruh wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Tuhan suruh wal takum, suruh jadi salah satu daripada hak kita tadi itu satu kumpulan mengajak mereka itu kerja kepada kebaikan. Kerja dia mengajak pada kebaikan. Apa makna kebaikan di situ? Kebenaran. Benar-benar. Tak mungkin kita nak gerakkan hati kita, gerakkan fikiran kita dan kelakuan kita kalau fahaman kita tak kena, tak mungkin. Sebab tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam guna masa tu panjang nak fahaman betul tu. Siapa kalah dia tak sewa ziarah kubur mula-mula. Jangan tak sah ziarah. Mari tahu balik belakang ni, setelah daripada dia mengadakan negara dan boleh letakkan syariah, dia tak ada apa. Dia je cemburu sampai setarat. Sebab apa? Sebab ia punuh. Apabila punuh fahami, habis. Faham apa kita tengok negara Arab ni? Negara Arab ni hak yang sekatnya pendakwah, hak nak bawakan manusia kepada dasar kita ayat tadi itu, duduk dalam penjara, timbul apa? Timbul mulhid,
Apa mana mulhid? Engkar Tuhan betul-betul. Tak ada. Kritik terhadap Quran, jelas-jelas. Hina terhadap syariat Islam, nyata-nyata. Di mana? Dalam qanat. Qanat mana? TV. Boleh tengok tiap-tiap hari, tiap-tiap malam. Duk basuhkan akal fikiran umat Islam. Mana-mana jadi. Tu buat apa? 2-3 hari kemarin buka tempat nak menazar, tempat nak menazar di Kahirah tadi tu, orang panggil kubur Sayyidina Husain. Nak menazar, nak mitak, nak berapa, buka situ. Hasil, nak menghasilkan. Murih kita kecek ini memang murih, tapi benar-benar, belah, ada masalah. Buka 2-3 hari kemarin. Minggu kemarin ya buka. Lagu tu. Islam nak boleh jalan lagu tu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ketahui ziarah kubur mula-mula. Islam nak naik lagu tu, cara mikir lagu tu. Hasya. Tak mungkin sama sekali. Tapi kita nak buat lagu mana? Moga kata kita halah politik dengan demo. Sebab itulah kita ulama, umarak tak nampak dengan kita, ya tak naik. Sebab apa tak nampak umarak? Sebab buat kita gadah sama sendiri. Saya sempat nak takkan syariah Islamiah ke dustur dalam perlembagaan. Tak tahulah gitu gini. Akhir sekali boleh kau orang. Ini natijah daripada kita gadah kaki sama sendiri. Orang kita duduk dalam penjara, kemudian tak boleh nak hurai berapa-berapa. Salah dengan undang-undang. Nak buatlah mana? Tapi mujur Allah Ta'ala itu mengadakan tempat-tempat boleh menyawa bagi umat Islam. Tetapi naklah mana sangat kalau kita tak pakai usaha. Dengan sebab itu kita ni sebagai orang Islam, tempat kita sini, usaha sekadar mungkin kita boleh buat. Sebab negeri kita ni duk buka lagi, boleh lagi kita nak royak benar-benar, tapi dengan cara. Royak boleh benar-benar kepada umat masyarakat, tapi dengan cara. Royak dengan cara molek. Royak dengan cara akal fikir. Kerana negara kita ni negara yang tak kemik mana dengan wahyu. Baru dengan qala Allah, qala Rasulullah baru. Dulu qala lain, hak lain. Qala gitu, qala gini. Ya tak kemik mana. Pak kita nak buat lagu mana? Kena gunakan i'mal aql. Kena gunakan akal fikir. Kalau kita baca nasi saja sama ada baca buku, baca kitab, baca Quran, baca hadis, ya tak kesan mana, tak buah mana. Orang tempat kita ni tak buah. Nak gunakan akal fikir. Dengan sebab itu apabila kita tengoknya orang gunakan akal fikir, orang pakak terima sepatu. Orang gerung sepatu. Gerung sebab apa? Sebab pancaran kebenaran tadi apabila dia timbul naik, hak gelap walaupun 7 lapis gelap pun 10 lapis gelap pun ia hilang dari sekelip mata. Sebab tu dia kata wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Apabila datang kebenaran kita bawa molek mari, habis licin kebatilan, tak ada tinggal apa sekarang. Dengan sebab itu kita sebagai umat Islam kita kena tahu, terutama hak ada ilmu pengetahuan. Mengaji banyak mana masuk dalam negara. Mengaji berapa tempat masuk dalam negara. Tetapi kita nak pakai satu pekerjaan pula, iaitu mencerahkan benda hak gelap, menyatakan kebenaran, mencerahkan kepada masyarakat kebenaran. Apabila manusia tahu benar-benar, kebatilan sendiri ia tertolak dengan sendiri, ia tak akan boleh nak ada. Ini perkara yang sunnatullah yang Allah Subhanahu wa ta'ala royakkan kepada kita. Dengan sebab itu syarat kita nak royak benar-benar ni ada 2 syarat. Ni kita kena belajar. Nak perobat orang pun kena belajar. Walaupun orang sakit mari cari kita, tetapi kita nak perobat dia, kena tahu juga ilmu pengetahuan. Kena ada ilmu pengetahuan. Iaitu janganlah kita menggunakan cara yang kita sendiri pun tak boleh nak terima. Nak bawa benar-benar kepada orang, jangan kita guna cara yang diri kita sendiri pun tak boleh nak terima. Hak tu jangan.
Terkadang manusia kita ia suka royak. Terkadang kalau orang royak dia gitu pun dia tak boleh nak terima. Kita kena kira hati dia sepengah hati kita. Barulah jaya dalam masalah nak mengemukakan kebenaran kepada manusia. Itu satu. Yang kedua, kita kena kuasa sungguh. Kuasa lagu mana? Apabila kita jatuh, kita jangan sutuk. Kebanyak kehat jadi tak najah. Kebenaran tak najah nak pergi tak boleh. Apabila kita jatuh, sutuk. Lagu mana? Apabila kita nak kecek, nak royak, wit buka semua jalan. Sebab tu saya dan guru-guru kita dan jalan ni ikhwah-ikhwah kita tak jalan keluar tadi depan kita hak kita nak melesaikan masalah. Hak kebatilan tadi tu depan kita 5 ataupun 7 jalan keluar. Hak kita baik royak 2 ataupun 3 hak tak lagi 2 lagi 3 lagi hak tu taruh. Ya kena tak boleh husut tu. Supaya kita nak bawa teksi, nak bawa kereta ni kena tahu jalan banyak. Masuk jalan ni sutuk, awak habis minyak main. Ya kena ada pengalaman. Dengan sebab itu benda ni bukan mudah nak boleh. Kena duk main dengan dia, kena usaha dengan dia. Utama sekali nak boleh buat tujuan dia tahu. Kalaulah kita tak ada hati situ kita ngaji agama, tu pun kita tak ada arti dah. Tak ada arti dah. Tak ada arti dah. Dengan sebab itu apabila kita buat khija lagu tu biar suruh buat Allah suruh buat. Bukan orang lain. Ingatlah kebenaran apabila kita tak menyebarkan, tak menyampaikan, kebatilan akan dia itu meliputi kita. Hak kita dah buat usaha dulu, masjid, madrasah, jamiah, jabatan ni, kegelapan, kebatilan tu akan masuk duduk situ. Akhirnya jadi begitu. Makna kata pembesar ataupun orang hak dah jadi kekil depan, hak buat khija nak mengakadkan kebenaran, buat titik peluh mereka sampai ke hari ni, mereka itu buat. Kalaulah kita tak sangan tu, tak hubung pula tali dia, kegelapan tu akan mari duduk. Hak ni pasti. Hak duk kharamah dah faham benar-benar, hak duk tubik daripada benar-benar. Awak apa? Kesamaran masuk lagi. Kesamaran ni makna faham clear. Masuk lagi dalam akal fikir, wasa tak sih dengan automatik. Wasa tak sih. Sebab tu kebenaran tadi itu kena sampai, kena sapa. Tak sapa tak boleh. Islam kita ni ia tak aku cara mikir murjiah. Apa makna murjiah? Serah Tuhan. Tuhan belakang mengatur, biarlah nak jadi lagu mana kita tak nak usaha apa. Ya kecek tu benar, tetapi hak maksud hak yang nak tu tak benar. Sebab ia terlupa ayat thumma atba' sababa. Surah ambil dengan asbab. Dia tak ada. Dengan sebab itu orang apabila tahu tapi tak royak, tak menyata, tak beri keterangan, uljima yaumal qiyamah bilijamin nar. Dilekatkan mulut dia ni tu hebosi duk gitu. Buat wingango gitu, heret. Soyak mulut dah kalau bahasa kita mudah-mudah ke. Seksa esok. Hak ni wajib kita orang Islam kena faham lah ni. Sebab Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam royak mari di sini. Baik. Dan satu lagi benda yang jadi kepentingan bagi kita, orang nak kecek lemidan ni kena ahli sungguh. Ahli ni makna kan? Makna kata orang boleh ada kebolehan sungguh. Bukan pura-pura dak. Dengan sebab itu ulama yang larang kita jangan kita pergi hala kaki bukan mida kita. Mida kita main usuk tak apa. Tapi kalau bukan mida kita jangan sokong tak apa dah. Aku tak boleh bab ni. Kita sokong tak apa dah. Tapi kalau kita boleh, okey tak ada masalah. Gi. Ni cara yang benda-benda hak orang hak jaya dah duk royakkan kepada kita. Dengan sebab itu wajiblah kita kena mengambilkan perkara ini
ambil tak di dalam pahaman kita dulu mula-mula. Kemudian nak menyatakan kebenaran, kita kena qadarkan dengan apa? Dengan ukuran. Lagu mana? Makna kata, kalaulah kita royak benar-benar, kita kena ukur di antara an-naf'u wad-darah. Benda hak manfaat dengan benda hak mudarat. Kalau mudarat tu 80, hak manfaat tu 20, dulu. Jangan lagu tu. Jangan kita nak menegakkan benar-benar siapa kata kita tak tengok ukuran apa nama, tak boleh. Kita ada royak banyak kali dah, makna kata Saidina Umar dia buka negeri baru. Orang curi dalam negeri itu, dia potong tangan. Tak. Adakah Umar terlupa? Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu azizun hakim. Umar tak terlupa kali ayat tu. Tapi Umar tak buat kerja. Hawak apa? Kalau potong tangan, orang kulit jadi mertak semula. Ni kita kena ukur juga. Kena ukur juga mana kata bukan, mana kena buat benar. Dan kita sebagai orang sunnah kena tahu khilaf dua ada. Ada khilaf tadad, ada khilaf tanawu'. Kalau khilaf tanawu' tak salah tik. Khilaf ya sama-sama ada dalil. Tak ada masalah, dia buka situ. Di antara rajih dengan marjuh, di antara ahsan dengan hasan. Lah, tak ada apa. Tapi kalau tadad, benda yang khilaf di antara kita dengan mereka hak tadad. Mana kata hak batin dengan al-haq. Hak ni wajib kita ingkar. Tapi di atas syarat hak kita menyatakan tadi. Ukur tengok dulu kemaslahatan tu macam mana. Dia kena kira juga supaya kita tu tak dimudarati. Yang keseterusnya, adab-adab kita nak menolongkan kebenaran sebagai akhir 2 minit insya-Allah, iaitu kita kena pergi dengan bijaksana. Bijaksana lagu mana? Kita kena tengok orang. Tang dukun hayat. Tengok orang, lagu mana orang? Kamar dia tengok suasana, tengok udara, tengok masa, supaya kita nak turunkan benar-benar itu kepada tempat dia. Kalau tidak saja, supaya orang nani tak betul musim tu dia tak naik. Supaya juga kita nak tanikan pahaman manusia betul, dia kena tengok benda-benda tadi. Dok jadi kita tak jadi kemelnya cara mikir kita benda benar tadi itu, dengan sebab sistem tadi itu kita kurang. Nak royak semata. Terkadang dia mau tengok atau kita paksa dia. Sehingga kata, puak ni, wah ya betul, orang lain tak ada betul. Tu baik gitu pun. Sebenarnya betul ataupun salah bukan duk dia orang royak tu, duk dia alasan. Orang royak tu alat ya. So umpama mikrofon tu, dia bukan sedap duk di mikrofon, dak sedap duk di suara orang bay ataupun dak. Orang baca Quran ataupun dak, duk situ. Duk diajari tadi tu. Maka ajari kita nak buat turun kepada umat masyarakat, pasti kita kena qadarkan dia. Pasti kita kena qadarkan dia. Dan kita hak akhir sekali, iaitu kita kena mudarah linnas. Lagu mana? Kena sabar terhadap manusia. Wajib kita kena sabar terhadap apa yang manusia itu khijau. Sabit daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis hasan, Nabi kata kita sabar terhadap manusia hak kita nak bagi kebenaran kepada dia tu sedekah dah. Sadaqatun. Mudaratun nas sadaqatun. Sabar, kena sabar. Orang kita bukan mudah nak terima benar-benar. Payah. Supaya kita nak pergi pahal jadi kena, bukan pakai masa sehari. Dah. Bertahun-tahun kena duk main dengan dia, kena duk carakan dia, kena duk tengokkan dia, kena duk masuk dengan dia. Bertahun-tahun supaya nak menghasilkan perkara tersebut. Kalau tidak, nascaya kita nak buat kerja tak boleh. Kerja kita tak akan naik target. Kerja kita tak akan jaya, tak najah, tak pergi luah. Dengan sebab itu, tanya adalah akal fikiran kita. Kita kena kenal benar-benar daripada sumber asal, iaitu Al-Quran wa Sunnah. Kemudian kita nak tolongnya benar-benar dengan arti kata kita menyatakan kebenaran kepada umat masyarakat, dan kita hendaklah letakkan cara-cara kita nak mengaturkan, nak menyampaikan kebenaran kepada umat masyarakat dengan perkara-perkara yang kita telah dengar tadi 2, 3, 4 perkara. Barulah kita nak menghasilkan najah, menajahkan kita daripada midan ad-da'wah. Sebab tu
Midan dakwah ni dia bukan midan al-jihad. Midan al-jihad ya qasi, ya kerah. Tapi midan dakwah kita boleh pergi dengan cara slow-slow, tak apa. Dengan mereka yang kita boleh husnuzan. Ya ada juga manusia yang boleh kita husnuzan. Kita mikir kata dia tak faham, dia tak tahu, siak dia. Ada. Tapi hak biasa degil, hak biasa tu pun ada juga. Dan sebab tu kita sebagai da'i, sebagai pendakwah, kita nak buat lagu mana, pasti kita qadar dengan perkara yang kita tahu tadi itulah. Itulah sedikit daripada tazkirah, pengingatan pada malam perjumpaan hak mula-mula sekali ni di Masjid Muhajirin kita. Kita pohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala memberkati ahli jawatan masjid, semua imam kita dan rakan-rakan dia, dan orang-orang yang usaha mengadakan majlis kita ini dengan moleknya supaya kita itu dapat berjaya sama-sama. Itulah harapan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Tuhan tu jagakan kita, jagakan umat kita daripada pemahaman yang tak betul, pemahaman yang tak kena, supaya kita itu boleh berjaya hidup pada dunia dan jaya juga di hari akhirat nanti. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.